السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita pelbagai nikmat yang tidak terhingga, pelbagai nikmat yang tidak dapat kita hitung hari demi hari. Di mana nikmat yang paling besar adalah nikmatul Islam. Kita dapat memerhatikan bagaimana orang yang tidak dapat mengecapi nikmat Islam ini, kita dapat perhatikan bagaimana mereka terumbang-ambing dalam kehidupan. Kita juga bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat, satu lagi nikmat yang besar, iaitu nikmatus sunnah, nikmat beramal mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dapat memerhatikan bagaimana orang yang beramal di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam ketenangan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah membeli syurga dengan harta. Membeli syurga dengan harta. Melihat kepada tajuk ini, teringat saya kepada satu perbincangan di mana ada sebahagian manusia mengatakan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan amal ibadah, sepatutnya tujuan kita adalah semata-mata kerana cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sekiranya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita adalah untuk mendapatkan syurga, maka kita telah melakukan kesilapan. Sekiranya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takutkan neraka, kita juga telah melakukan kesilapan. Saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu salah faham. Ini adalah satu salah faham. Jangan catat nyatakan ini yang betul. Okay? Kalau siapa yang tulis itulah, dia tulis pula kata nak beribadat itu tak perlu harapkan syurga. Ini adalah satu salah faham yang berlaku dalam masyarakat. Okay? Mereka melihat siapa yang nak sembah Allah, siapa yang nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kena cinta kepada Allah. Dia tak perlu fikirkan syurga dan tak perlu juga memikirkan tentang neraka. Ada orang cakap macam ni. Okey. Dan saya nak beritahu bahawa ini adalah satu kesilapan, salah faham dalam pengertian ibadah. Okey, so jangan salah tulis Okey, kata Ustaz Fadlan suruh cinta sahaja pada Allah, tak payah fikir syurga, tak payah fikir neraka. Baik, kenapa ini satu kesilapan? Ataupun sebelum tu, kenapa mereka mengatakan kita hanya fokus kepada cinta? Kita tak perlu fikirkan syurga dan tak perlu juga fikirkan neraka. Kerana mereka terkesan dengan pemikiran sufism ataupun tasawuf. Okay? Tasawuf mengajar, kan? Tasawuf ni muncul masa bila? Muncul apabila umat Islam telah mencapai kegemilangan satu masa dahulu dan kemewahan. Dan dengan itu keluarnya satu kumpulan yang ingin memanggil semula manusia kepada kezuhudan. Okay? Supaya menjadikan dunia itu di tangan dan bukannya di hati. Akan tetapi sedikit demi sedikit usaha ini telah terpesong ataupun tersasar daripada jalan yang sebenar, di mana akhirnya ada di kalangan golongan sufism ini yang mengatakan seperti yang kita sebutkan tadi, nak ibadat cinta semata-mata kerana Allah. Kalau nak ibadat takutkan neraka, maka kita tidak ikhlas. Kenapa? Kerana apa? Kerana kita dah
takutkan neraka. Samalah kita seperti hamba abdi. Hamba abdi, hamba sahaya dekat atas muka bumi ini, dia buat kerja kenapa? Dia buat kerja kerana takut disebat, takut dirotan oleh tuannya. Jadi kalau kita buat kerja, kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takutkan neraka, kita tidak ikhlas. Kata dia lah, kata dia. Okey. Kemudian mereka juga mengatakan, golongan Sufism ini juga mengatakan, kalau kita ini pula buat ibadat nakkan syurga. Buat ibadat fikir nak jannatul firdaus, nak jannatul ma'wa, dia nakkan jannatul adn. Okey. Ini juga satu pemikiran yang salah. Mereka kata, kenapa? Kerana orang yang buat ibadat, dia nakkan syurga, dia samalah macam businessman. Businessman bila dia jual barang dia nak apa? Dia nakkan keuntungan. Ada ke businessman yang jual dia nak rugi? Ada tak businessman begitu di sini? Tak ada kat sini, kat mana-mana tak ada orang macam ni. Bila berniaga dia nak rugi. Saya beli RM10, saya jual RM1. Kenapa? Saja nak rugi. Ada? Tak ada. Kita takkan jumpa orang macam ni. Dan dengan itu mereka mengatakan, golongan Sufism ini mengatakan, kalau kita buat ibadat macam businessman peniaga, tak ikhlas. Kalau kita buat ibadat seperti hamba abdi pun tak ikhlas juga. Yang ikhlasnya apa? Yang ikhlasnya mengikut golongan Sufism yang fahaman mereka tersasar daripada sunnah Nabi ini, yang ikhlasnya adalah buat ibadat semata-mata kerana cinta. Okey, semata-mata kerana cinta. Jadi kita tak fikirlah lagi nak syurga neraka, no, tak kisah yang tu. Bahkan dalam puisi mereka mengatakan, sekiranya aku sembah engkau wahai Tuhanku, kerana neraka, kerana harapkan syurga, jauhkan aku daripada syurga. Dan sekiranya aku sembah engkau wahai Tuhanku, kerana takutkan neraka, masukkan aku dalam neraka. Kerana yang pentingnya aku nak sembahmu, nak sembah engkau wahai Tuhanku, semata-mata kerana cinta, ketulusan dan kesucian cinta. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan mungkin teringat satu masa dahulu, kita biasa dulu satu masa mungkin, dan sekarang pun mungkin ada juga yang buat, hantar kad hari raya. Kan? Apa tulis kat situ? Dengan ingatan apa? Tulus ikhlas. Okey, dengan ingatan tulus ikhlas. Tulus tu bahasa Melayu lah kot. Ikhlas tu asalnya bahasa Arab. Tak apa. Kita nak tahu apa maksud tulus ikhlas kat sini. Rasa-rasalah. Okay, saya rasa bila kita hantar kad raya, kan, kad apa dia, sambutan hari raya tu, dan kita tulis ataupun memang tertulis kat situ dengan ingatan tulus ikhlas. Maksud kita yang menghantar ni, kalau awak tak balas pun tak apa. Kenapa? Kerana saya hantar ni memang ikhlas. Maksudnya apa? Maksudnya ikhlas itu ialah membuat sesuatu tanpa mengharapkan balasan. Betul? Okey, jadi itulah dia yang kita faham, sebahagian daripada masyarakat kita dan mungkin semua memahami bahawa ikhlas adalah buat sesuatu perkara tidak mengharapkan balasan. Orang yang ikhlas ialah orang yang buat, dia tak kisah dia dapat apa ke tak dapat, tak ada masalah. Adakah itu maksud ikhlas? Ini kita nak timbulkan persoalan di sini. Adakah itu maksud al-ikhlas dalam ajaran Islam? Jawapannya, jawapannya ialah al-ikhlas itu sebenarnya ialah menyucikan, bukannya tidak mengharapkan pahala. Kita duk faham, ataupun sebahagian daripada kita faham, bila sebut ikhlas maksudnya tak fikir pahala ataupun tak fikir ganjaran, sebut ganjaran lama-lama jadi teringat pahala. So tak mengharapkan pahala, tak kisah, yang pentingnya buat kerana Allah. Kerana Allah untuk apa? Kerana Allah. Syurga tak payah, kerana Allah yang pentingnya. Okey? Jadi itu satu salah faham. Sebenarnya ikhlas adalah kita membuat sesuatu kerana Allah, ertinya bukan kerana benda lain. Ertinya satu benda kita buat, kita berikan khas untuk Allah sahaja. Buat solat untuk Allah, bukan untuk mak mertua. Kan, pak mertua kita, kak ipar kita, abang ipar kita. Kan, Allahu Akbar. Letih. Ceramah banyak hari ni, kan. Lepas tu bila rasa-rasa di hujung mata kita tu, ni macam kak ipar lah kan. Jadi tegak pula badan. Kan? Tadi tu kira yalah, khusyuk kan. Tapi bila nampak macam pak mertua lalu, tegak pula badan dia kan. Okey? Itu apa dia? Itu tidak ikhlas. Kenapa? Dia tak mengharapkan pahala daripada kawan tu. Memang dia tak mengharapkan pahala, tetapi telah berlaku riak di sini, menunjukkan amalan yang cantik kepada bapa mertua, ibu mertua. Okey? Sepatutnya dia tak kisah sama ada orang lalu, tak ada orang lalu, saya kena buat.
Saya tak kisah orang nampak ke orang tak nampak ke, solat perlu saya laksanakan. Betul? Begitu kan? Itu yang itu maksud ikhlas kita buat. Okey, sama ada sirran wa alaniyatan, secara rahsia ataupun secara terang-terangan kita buat, kita tetap akan buat. Kita tak kisah, bukan semata-mata bila orang nampak, bila orang nampak ni, orang nampak ni. Jadi saya kena buat sedekah, tapi orang tak nampak. Orang tak nampak simpan lah. Kan, poket ni pun dah lama tak kembung ni kan. Jadi biar dia kembung lama sikit. Contohnya. Jadi kita kena faham di sini bahawa ikhlas, saya nak perjelaskan benda ni sebelum saya masuk dengan syurga dan harta. Okey, kerana ada kesilapan dalam pemahaman Islam mengatakan ikhlas itu adalah cinta semata-mata, tak perlu tengok syurga, tak perlu takut neraka. Kita mengatakan dalil banyak menunjukkan bahawa kita perlu cinta, perlu juga mengharapkan syurga dan takut kepada neraka. Tiga benda ni kena ada. Okay, sebahagian ulama mengatakan ibarat seekor burung. Okay, burung kan ada kepala kan, kepala dan badannya dengan ekor dia, itu satu, cinta kepada Allah. Kemudian burung ada kepak. Tapi kalau satu kepak dia boleh terbang? Tak boleh terbang. Dia boleh lambai je kot, terbang tak boleh. Bila ada kepak yang kedua, barulah dia boleh terbang. Okay, dengan itu kita nak menuju ke arah Allah Subhanahu Wa Taala, perlu ada tiga elemen utama: cinta, harap dan takut. Okay, cinta pada Allah, kan kita buat satu benda ni cinta, bukannya bila nak bagi sedekah ataupun nak sembahyang tu, siapa yang untung kat sini? Kan rasa macam berat je kan. Okay. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka bangun untuk solat, mereka bangun dalam keadaan berat. Siapa? Orang munafik. Tapi orang Islam tak. Arihna biha ya Bilal. Nabi telah berkata kepada Bilal, rehatkan kami dengan solat itu wahai Bilal. Masuk solat rasa rehat. Okey, kalau masuk solat rasa bila Imam Bilal habis ni 10.30 dah ni. Kan malam lah, maknanya tarawih contohnya kan. Dia dah mula 8.30 tadi ataupun pukul 9, pukul 11 tak habis-habis lagi. Jadi malam esok tak mau dah, tak nak tak nak datang lah ke masjid ni. Pasal apa? Pasal panjang sangat. Okey, rasa berat. Okey, bukannya menikmati. Sedangkan Nabi SAW, arihna biha, rehatkan kami dengan solat ini wahai Bilal. Okey, cepat-cepat qamat kami nak masuk. Okey, kita mungkin mengatakan, Tok Bilal tolong cepat sikit qamat. Kenapa? Bukan kerana kita nak apa? Nak solat. Bukan kerana nak solat panjang, tapi nak bagi solat tu habis cepat. Kan kalau lama qamat, lamalah nak habisnya. Betul tak? Jadi kalau qamat sekarang, habis cepat sikit. Gitulah lebih kurang. Apa pun yang pentingnya, apa yang ingin kita sebutkan dalam perbincangan kita tentang membeli syurga dan neraka, perlulah diletakkan atas mukaddimah yang saya berikan tadi: cinta, harap dan takut. Okey, tiga benda ni mesti ada.